Tak apalah, kita pun ikutlah. Dalam hati saya masih duduk kata, aku mengaji ilmu, aku kata tak boleh. Mak dalam edah. Oh tak apa Ustaz, mak Ustaz nanti buat haji ni ya, buat yang penting-penting ya, buat yang betul-betul rukun yang semua. Hampa ni, tak apa kita pergi nak. Lepas tu 2-3 hari lepas tu dia tengah proses dia buat pemeriksaan, dia pun telefon, Ustaz, sorry lah Ustaz, minta maaf Ustaz. Agaknya dia baru rujuk. Sebab dia pun bukan orang yang arif dalam bidang tu, tapi dia petugas tabur haji. Sorry Ustaz, tak boleh Ustaz. Aku dah kata dah, kan. Tapi hampa dok kata boleh juga, suruh aku buat pemeriksaan juga. Okey, tak apa. Okeylah, kata tak boleh, tak apalah. Saya nak juga pergi haji. Isteri saya kata, bang, tundalah dulu bang. Mak tak boleh pergi. Kalau abang pergi, nanti tahun depan mak pergi dengan siapa? Pujuk saya, saya nak pergi juga. Dia kata, pasal saya dah tekad lama dah nak pergi. Daripada mula kerja saya nak pergi haji. Isteri saya kata, boleh dah abang izinkan dia pergi bawa mak nanti. Dia nak bawa mak saya lah. Saya kata, okey. Kemudian saya fikir balik, saya sembang dengan kawan tabur haji. Dia kata, Ustaz sabarlah sikit. Ustaz punya kewajipan belum sampailah. Ustaz berkorbanlah untuk mak Ustaz. Saya tunda. Saya pun pergi tabur haji, batalkan. Sebab itu saya kata, tuan, setiap tahun ramai orang yang membatalkan pemergian setelah dapat surat. Dia dapat surat dah ni, surat saya, surat ayah semua. Ayah saya dapat free. Pasal dia dapat hadiah. Dia lama jadi pengurusi masjid dan imam. Lama, lebih 30 tahun. Jadi dia dapat free kali tu. Dia pergi dengan saya. Jadi free dia tu daripada bayar duit semua. Dia boleh bagi semua lah. Lepas tu saya tanya tabung haji macam mana ni? Tak apa, duit tu ambil lah. Mana balik, saya ambil, panggil adik-adik saya semua mesyuarat, buatlah agihan, buatlah untuk dia badal haji lagi sekali apa semua, tak apalah saya kata. Bagian macam-macam lah kami buat untuk dia kan. Jadi nak ceritanya, akhirnya saya tunda, saya pergi dengan mak saya, jadi tahun depan tu saya dapat KT1, kapal terbang 1, penerbangan pertama. Kan? Sebab saya tunda tahun lepas itu, bawa mak saya. Okey, pergi KT1, tunda. Bila sampai di airport, mereka ambil kamera semua. Saya balik daripada haji, penerbangan pertama balik mereka, mereka ambil temu rumah saya. Keluar TV, tiap-tiap hari, berapa 4-5 hari muka saya. Mereka tanya saya, macam mana Tuan Haji balik mereka ni, apa layanan? Saya jawab, Alhamdulillah tabung haji memberi perkhidmatan yang cukup baik, macam puji semualah, puji. Tu yang keluar TV tu, tiap hari keluar. Aku tak tahu depa yang kata, "Wih, hang sakai betul bodek." Apa bodek bah ni? Apa cerita apa kan? Dekat waktu Zuhur keluar muka saya kat TV kan. Pasal saya puji, depa syok sangat kan. Puji kerajaan Malaysia semua. Aku pujilah pasal okey kan. Cuba tak okey, mampu bah. Okey, aman dalam perjalanan pergi balik. Sihat tubuh badan, berkesempatan masa, ada cukup masa. Okey tuan-tuan. Allahuakbar, tinggal 5 minit tuan-tuan. Banyak ni. Berkemampuan dengan pertolongan orang lain. Kalau kita upah haji, syarat tambahan bagi wanita dengan izin suami. Wanita kena dengan izin suami, yang ada suami atau wali. Ditemani oleh suami atau mahram perempuan dipercayai. Okey. Kemampuan istita'ah. Yang ini yang dikatakan kemampuan dari sudut mana? Tengok kemampuan dari segi keuangan, dari segi kesihatan, dari segi kuota, dan kemampuan dari segi keamanan perjalanan, keselamatan. Okey, itu mahram bagi seorang perempuan. Tuan-tuan tahu dah mahram, tak payah saya cerita. Tuan-tuan kena ada mahram. Mahram ni kita fahamlah kedudukannya, tak payah cerita panjang. Perbezaan antara rukun haji dan umrah. Okey, tuan-tuan tengok. Rukun haji dia ada 6, rukun umrah ada 5. Tuan-tuan akan belajar nanti. Nanti mungkin minggu ketiga, minggu keempat nanti dia akan terangkan rukun haji, rukun umrah. Jadi iaitu kena ada niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf sa'i, bergunting dan tertib. Umrah ni beza dengan haji, iaitu umrah tidak ada wukuf di Arafah. Itu tuan-tuan itu saja. Lain sama, tawaf, sa'i, bergunting, itu sama. Okey. Syarta aliran mengerjakan haji. Okey, dia ada rukun, ada wajib. Ada kita buat, perjalanan kita buat tu, ada kita melalui rukun, ada kita melalui haji. Yang ni pun akan diterangkan nanti satu persatu. Yang ni yang tuan-tuan nak belajar ni. Nak kena buat yang rukun, nak kena buat yang wajib. Nak buat ni benda yang tuan-tuan nak kena buat. Ada 12 perkara ni yang tuan-tuan nak akan buat. Rukun haji, wajib haji. Kita tengok seterusnya. Tengok.
Ini carta aliran tuan-tuan mengerjakan haji. Cuma di sana ada beza selepas wukuf nanti. Ada cabang dia. Selepas wukuf di Arafah. Tapi peringkat awal, pertama niat. Semua sama. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang kedua niat tu mesti di miqat. Maka niat tu wajib. Bukan rukun. Yang ketiga jaga larangan. Duduk dalam larangan. Yang tu pun wajib. Bukan rukun. Yang keempat tu rukun. Wukuf di Arafah. Yang rukun ni mesti tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan tak wukuf di Arafah, tak ada haji. Tuan-tuan tak niat, tak ada haji. Tengok Okey. Yang kelima, mabit di Muzdalifah. Lepas daripada Arafah, tuan-tuan akan naik bas lebih kurang 7 km ke 8 km. Tuan-tuan akan sampai di tempat nama di Muzdalifah. Tuan-tuan akan turun, duduk situ sekejap. Tak lama. Kemudian naik bas balik, pergi ke Mina. Cuba tengok. Pergi ke Mina, turun bas di Mina, tuan-tuan letak beg di dalam kemah, tuan-tuan akan ikut arahan waktu ditetapkan untuk pergi melontar di Jamratul Aqabah. Balik daripada situ, tengok yang ke-7, tuan-tuan biasanya bergunting atau bercukur. Tapi lepas daripada wukuf di Arafah ni, ada yang tak pergi ke Muzdalifah, dia terus lari pergi Mekah. Ada juga. Itu dia ada 3 atau 4 cara kaedah melaksanakan. Walaupun haji tamattu', dia ada cara lagi. Selepas wukuf di Arafah tu. Sebab dia kena buat 2 daripada 3 untuk melepasi sekian tahap, kemudian buat lagi 1. Jadi, yang ditunjuk sini kebiasaan tabung haji bawa jemaah haji muassasah. Yang tuan-tuan pi ikut pakej tabung haji, bukan pakej 80,000, 100,000, 150,000, mungkin jalan tu depa lari dulu tawaf, tak mau sibuk dengan orang. Baru patah balik dan sini tak. Kalau ikut ni kita ikut akan Muzdalifah, lepas Muzdalifah pergi Mina. Itu jalan dia, kita tengok jalan dia. Sampai lepas bergunting semua, kemudian tengok yang ke-8, mabit tidur di Muzdalifah 3 malam ataupun 2 malam. Kemudian yang ke-9 melontar. Bukan tidur saja, tidur. Lepas tu ada masa dibawa melontar jamrat 1, 2, 3. Iaitu yang dikatakan jamrah pada 11, 12 dan 13 atau 3 jamrah, balik esok mai lontar 3 jamrah, balik duduk di kemah, esok mai lagi berjalan kaki. Itu tak jauh lah, dalam 3 km, 2 ke 3 km lebih, itu tak jauh jalan. Kemudian yang ke-10 tawaf, balik ke Mekah, tawaf, sa'i, lepas tu habis, selesai. Habis, selesai. Okey. Itu haji. Apakah maksud soleh? Okey, soleh ni orang yang baiklah, soleh, yang taat perintah Allah. Musleh, yang tu orang yang menyeru atau mengajak kepada ketaatan perintah Allah. Soleh ni orang yang taat, dia akur, dia patuh perintah Allah. Orang alim lain pula, orang berilmu. Orang soleh, orang yang taat perintah Allah. Jangan kita tengok orang tu dia taat perintah Allah, kita kata tu orang alim tu, kan? Kadang-kadang dia banyak, dia ilmu kurang, tapi dia taat perintah Allah. Sembahyang, dia jaga tiap-tiap waktu, dia pergi masjid. Kita kata tu orang alim. Bukan alim, tu orang soleh. Orang alim ni orang banyak ilmu. Okey, tuan-tuan. Kenapa perlu soleh dan musleh? Sebab itu perintah Allah, mengikut sunnah Rasulullah. Dia seorang penyuruh kebaikan, dicintai oleh Allah. Orang yang mengajak kepada agama Allah ni dicintai oleh Allah. Dan yang akhir, Allah menjaga ummah melalui orang musleh. Okey, kita ringkaskan. Ciri-ciri orang soleh dan musleh ni, kita tahu dah, boleh tengok sendiri situ. Baik, kesimpulan. Sebab saya terpaksa laju. Ada setengah tu dia tak kisah sampai pukul 12, tak kisah. Ada setengah tu dia kata, ustaz ni tidak menepati masa. Itu tak boleh tu. Jadi saya kena berhenti cepat-cepat. Kena ikut time. Ada lagi satu golongan pula, ustaz hari ni ada 5 kenuri, ustaz tahu tak? Jadi saya tak banyak, saya ada 4 kenuri lah. Ada orang 5 kenuri. Jadi kita nak pergi kenuri lagi kan. Okey. Kesimpulannya, pertama mengetahui hikmah dan falsafah haji. Okey, tuan-tuan dah tahu dah macam mana falsafah haji, maksudnya macam mana pentingnya haji itu. Tuan-tuan dah faham dah. Yang kedua, tuan-tuan dah mendapat pendedahan mengenai adab sebelum menunaikan haji dan umrah. Tuan-tuan tahu dah. Jadi tuan-tuan juga mendapat pemahaman tentang
perkara berkaitan tazkiyatun nafs. Perlunya pembersihan jiwa sebelum pergi haji. Buatlah pembersihan jiwa. Banyak bertaubat, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak hafal doa-doa. Yang mana yang tak elok, tak baik tu kembalikan elok. Ada mana bergaduh, kembalikan kepada yang baik. Dengan adik-beradik bergaduh, jangan perbaiki hubungan itu. Itu semua tu. Yang keempat, berusaha menghayati sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. Buat sifat terpuji, hak tercela semua buang, hak sombong, takabur, riak semua tu buang. Yang kelima, menjauhi perkara syirik, khurafat dan bid'ah. Jangan duk buat perkara-perkara syirik, perkara khurafat, perkara bid'ah. Bid'ah apa dia? Benda yang diada-adakan. Ni duk bahas benda yang diadakan. Ni wirid lepas sembahyang tu bid'ah. Yang tu benda baik. Kan? Benda baik buat, ya jangan tak buat. Zikir apa semua. Hak bid'ah ni macam mana? Contoh bid'ah. Bid'ah ni macam contoh, saya dipanggil sembelih lembu. Dia bagi nama, mana nama saya tengok, saya nak baca. Saya pun ambil nama apa korban. Ni cerita sembelih korban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hazza minka wa ilaika fataqabbal udhiyata min sapa fataqabbalhu minha ya Allah. Saya pun mula sembelih bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya pun lepas tu nama korban tu bubuh dalam darah. Saya tanya apa? Oh, supaya dia betul-betul meresap dalam darah, supaya betul-betul dia dapat pahala. Ni hajak mana ni? Nabi tak pernah hajak lagu tu. Nama hak korban tu mesti kena rendam dalam darah. Mesti ni. Ini kata benda-benda yang kita kata bid'ah. Benda yang Nabi tak buat. Yang mengarut. Inilah wakulu bid'atin dalalah wakulu dalalah finnar ni. Ini dah. Dia dah bangkit tentang wirid lepas sembahyang. Hak elok, hak bagus tu. Buat. Talqin. Hantar buat sudah. Hantar tahu. Banyak saya ada hujah-hujah ada yang mengatakan talqin ni boleh. Hantar buat sudah. Saya buat. Tahlil tak boleh semua. Hantar buat sudah. Saya buat. Saya ada hujah saya. Gitu kedudukan. Jadi tuan-tuan mengaji bagi faham ya supaya kita selamat. Dan yang akhir sekali mengetahui maksud, martabat serta syarat haji dan umrah. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan dengan kita faham semuanya, maka tuan-tuan dapat yang dikatakan Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. Anda dapat tu. Wa zamban maghfura. Wa amalan salihan maqbula. Wa tijaratan lan tabur. Anda dapat yang tu tu. Mudah-mudahan saya doa